Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabarkah tuan-tuan semua? Sedang bercutikah itu? Saya tahu sekarang tengah cuti umum. Maka tuan-tuan, hari ini hari Jumaat 1 November Tanda Berkontok yang ke-369. Saya juga tidak ada di rumah pada waktu tuan-tuan menonton video ni. Saya juga sedang bermusafir bersama keluarga saya, anak isteri saya. Maka tuan-tuan, saya rekod video ini lebih awal agar Tanda Berkontok kita boleh berjalan seperti biasa. Maka tuan-tuan, selamat bermusafir, selamat bercuti bagi tuan-tuan yang bercuti dan yang bermusafir. Tak apa, jom kita sambung Tanda Berkontok kita tema masjid. Yang pertama tuan-tuan, jom kita recall apa kita bincang sebelum ini tentang tema masjid. Yang pertama, cahaya Allah ada di masjid-masjid Allah. Yang kedua, tanda lelaki beriman adalah dia memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang ketiga, lelaki berjemaah di masjid adalah wajib tanpa uzur. Yang keempat, hadirkan hati di masjid meskipun badan di tempat lain. Yang kelima, tidak tinggalkan masjid demi mendapat tambahan duniawi. Yang keenam, fungsi utama masjid adalah untuk tiga. Untuk tawaf, untuk i'tikaf dan untuk solat. Yang ketujuh, khidmat dengan menjadi ahli masjid yang menyumbang. Yang ke-8, guna segala kelebihan diri kita untuk khidmat pada masjid. Yang ke-9, dedikasikan masjid hanya untuk Allah semata-mata. Yang ke-10, tidak menyeru kepada selain Allah dalam masjid-masjid Allah. Yang ke-11, jadikan Allah sebagai watak utama di masjid-masjid Allah. Yang ke-12, jangan bawa kesyirikan masuk dalam masjid-masjid Allah. Yang ke-13, jangan cemari masjid dengan muzik, dengan lucah, dengan lucu dan dengan bising. Yang ke-14, masjid Allah adalah untuk segenap cabang masyarakat dan segenap lapisan masyarakat. Yang ke-15, masjid bukan pusat untuk memecah belahkan masyarakat. Yang ke-16, masjid adalah pusat untuk masyarakat bersihkan diri. Yang ke-17, hadir ke masjid dengan penampilan diri yang terbaik. Yang ke-18 adalah perbincangan kita hari ini. Tuan-tuan, komen di bawah. Hari ini kita semak firman Allah surah Al-Baqarah surah kedua ayat 187. Ayat ni best, ayat ni best. Al-Baqarah surah kedua ayat 187. Komen di bawah rujuk Al-Baqarah surah kedua 187. Tuan-tuan, sekarang bulan 10. Kita ada bulan 11, 12, 1. InsyaAllah bulan 2 nanti kita Ramadan. Lagi 4 bulan insya-Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Ayat 187 ini adalah ayat tentang Ramadan. Tentang Ramadan. Tentang Ramadan ada something to do dengan masjid. Tentang Ramadan ada ayat menarik, ayat 187. Ayat yang kita nak baca ni tuan-tuan, 187 ni, tuan-tuan buka Al-Quran, ayatnya hampir satu muka surat. Hampir satu muka surat. Kita nak baca intro ayat 187, kemudian kita nak baca ayat penutup 187. So yang bahagian tengah tu saya tak pergi. Kita nak baca intro ayat 187, kemudian kita nak baca ayat penutup 187. Ayat tengah-tengah yang pendetilan tu saya tak mau baca hari ini. Yang mana tuan-tuan, ayat ini bercakap tentang keadaan suami isteri dalam bulan Ramadan. Ayat ini bercakap tentang keadaan interaksi suami isteri dalam bulan Ramadan. Allah menyebut, uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk rafatha. Rafathu ni senang-senang kata berlucah-lucahan lah. Berlucah-lucahan ni saya tak perlu explain lah. Berlucah-lucahan suami isteri ni apa, saya tak perlu explain. Tuan-tuan faham dan saya faham. Dihalalkan untuk kalian berlucah-lucahan dengan isteri-isteri kalian pada malam-malam hari puasa. Siang puasa, malam boleh berlucah-lucahan. Nak buat yang ringan boleh, nak buat yang berat boleh pada waktu malam siang puasa. Sama ada hari puasa sunat ataupun hari puasa wajib. Macam Ramadan, siang
puasa malam, bukalah puasa itu termasuk dengan berbuka dengan isteri kita, berlucah-lucahan dengan isteri kita. Okey, selesai. Yang tu bukan yang tu yang saya nak tekankan hari ini. Bukan yang tu nak tekankan dekat hari ini. Yang kita nak tekankan adalah ayat berikutnya. Allah menyebut, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka pakaian kalian, kalian pakaian mereka. Pakailah macam mana pun. Mereka pakaian kalian, kalian pakaian mereka. Tuan-tuan, tentang pakaian, of course, tuan-tuan memahami ayat mereka pakaian kalian, kalian pakaian mereka ni dengan fahaman bahawa kau buatlah apa yang kau nak buat dekat isteri kau tu, kau pakailah isteri kau tu macam mana kau nak pakai pada malam Ramadan. Fahaman begitu tidak salah. Namun tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan pergi ke satu sudut pandang yang lain. Apa fungsi pakaian menutup aib? Apa fungsi pakaian untuk kita berhias-hiasan? Pakaian kita juga adalah perhiasan kita. Ayat minggu lalu, kita bercakap tentang pakai pakaian terbaik, perhiasan terbaik untuk datang ke masjid. Pakai perhiasan terbaik untuk datang ke masjid. Tuan-tuan, apakah perhiasan terbaik di kalangan perhiasan-perhiasan terbaik? Isteri yang salihah. Dengar balik. Minggu lepas kita baca ayat daripada Al-A'raf, yang mana Allah memerintahkan kita, para lelaki terutama sekali, untuk hadir ke masjid dengan perhiasan terbaik. Pakaianlah dengan perhiasan terbaik. Soalan, apakah perhiasan terbaik? Perhiasan terbaik satu orang manusia adalah para perempuan salihah. Isteri-isteri kita yang baik-baik ini. Mereka pakaian kita dan kita juga adalah pakaian mereka. Maksudnya apa, tuan-tuan? Bawa isteri-isteri kita, perhiasan-perhiasan kita yang isteri ini juga datang ke masjid. Ustaz, bila saya nak bawa isteri saya datang masjid? Sebab saya dapat tahu kata isteri solat kat rumah lagi bagus. Statement itu tidak salah. Statement itu tidak salah. Benar. Isteri solat di rumah walaupun seorang-seorang lebih baik daripada dia melazimi datang ke masjid 5 waktu. Namun tuan-tuan, kalaulah nak bawa isteri datang ke masjid, kalau nak beri kelonggaran kepada isteri melazimi datang ke masjid, bilakah waktunya? Jawapan pendek, Ramadan. Jawapan pendek, Ramadan. Kenapa Ramadan? Sebab penutup ayat 187 adalah ini. Ini ayat penutup. Allah menyebut, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian gauli isteri-isteri kalian ketika kalian sedang iktikaf di masjid-masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itu batasan Allah, jangan kalian menghampiri batasan-batasan Allah itu. Baca balik tuan-tuan. Jangan kalian tubashiruhunna, gawili isteri-isteri kalian ketika kalian iktikaf di masjid. Gawili isteri ni, tuan-tuan faham, iaitu berlucah-lucahan dengan isteri. Bahkan bukan berlucah-lucahan yang kecil, berlucah-lucahan yang besar di masjid-masjid Allah. Maksudnya tuan-tuan, bawa atau tidak masjid, bawa atau tidak isteri ke masjid, ayat ini turun kepada para sahabat Nabi pada malam pada Ramadan yang kedua selepas hijrah. Ramadan kedua selepas hijrah adalah Ramadan pertama yang puasa. Ayat ini turun kepada para sahabat Nabi pada Ramadan kedua hijrah. Ramadan kedua hijrah adalah Ramadan pertama yang umat Islam puasa Ramadan. Maka tuan-tuan, mereka bawa atau tidak isteri mereka ke masjid, sehingga Allah perlu beritahu kepada mereka, isteri datang masjid tapi jangan gauli mereka di masjid. Sebab para sahabat datang ke masjid iktikaf, mereka bawa khemah. Mereka datang ke masjid iktikaf, mereka tak pulang ke rumah, mereka bawa isteri mereka juga datang ke rumah. Yang mana mereka qiyamul lail bersama isteri mereka di masjid-masjid Allah, datang ke rumah. Maka Allah kata, bawa isteri datang masjid, qiyamul lail bersama isteri di masjid, cukup dengan qiyamul lail ibadah sahaja. Jangan buat ibadah hak satu lagi tu. Jangan gauli mereka. Poinnya, mereka bawa isteri-isteri mereka datang ke masjid pada malam-malam Ramadan. Kesimpulannya apa, tuan-tuan? Kesimpulannya, sekali sekala, bawalah buah hati kita datang ke masjid. Sekali sekala, kita para suami kena bersama isteri kita datang masjid. Saya guna istilah sekali sekala. Bila sekali sekala itu, mungkin hari Isnin tuan-tuan nak bawa isteri datang masjid ke? Mungkin hari cuti tuan-tuan nak bawa isteri datang masjid ke? Mungkin hari Jumaat ada kuliah muslimah nak bawa isteri datang masjid ke?
Atau mungkin juga paling-paling tidak cari ruang Ramadan untuk bawa isteri datang masjid. Tak mesti bawa isteri datang masjid kena semayang sebelah kita, tak mesti begitu. Boleh saja isteri pergi solat ruang muslimah, kita pergi solat ruang yang lelaki, kemudian jumpa balik, masa balik jalan sama-sama pegang tangan. Sekali-sekala bawa buah hati kita datang ke masjid. Kenapa? Sebab kita umat Islam diajar untuk lelaki datang ke masjid, perempuan solat di rumah. Namun sekali-sekala bawa buah hati kita itu datang ke masjid Allah. Dia adalah pakaian terbaik kita. Dia adalah perhiasan terbaik kita. Yang mana kita nak bawa perhiasan terbaik kita ini datang ke masjid-masjid Allah. Allah telah kurniakan perhiasan terbaik tersebut. Manfaatkan dia di rumah, bawa dia datang ke masjid sebagai antara lain ganjaran untuk kita dan untuk dia pergi bertemu Allah kelak. Maka tuan-tuan, kesimpulan kita hari ini, datang ke masjid Allah membawa buah hati kita sekali sekala. Kazalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikian Allah menjelaskan keterangan-keterangan Allah untuk orang ramai. Semoga-moga mereka takwa. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu pagi ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya nak ingatkan bahawa hari Ahad ini jumpa saya untuk siri Al-Quran bercerita, siri syahadah. Subtopik baru Al-Quran bercerita tentang tajuk watak utama cerita-cerita Al-Quran. Jumpa saya minggu Ahad depan ni. Tuan-tuan, ini adalah siri baru pengenalan Al-Quran bercerita. Kita nak buat seolah-olah 4 tahun lepas. 4 tahun lepas kot. Kita mulakan siri Al-Quran bercerita. Kita nak mula semula siri Al-Quran bercerita tersebut dengan modul yang lebih menarik dan lebih padat. Kita mulakan dengan pengenalan watak-watak utama cerita-cerita Al-Quran. Minggu berikutnya teknik pengulangan cerita-cerita Al-Quran. Berikutnya kita bicara tentang susunan plot cerita-cerita Al-Quran. Berikutnya lagi kita bicara tentang perkembangan watak cerita-cerita Al-Quran. Kita buat sekaligus setiap minggu untuk tuan-tuan nampak rentak perjalanan bagaimana teknik Al-Quran bercerita. InsyaAllah jumpa Ahad ini. Umrah musim sejuk. Tuan-tuan yang nak register tu kena register sekarang sebab nak bertolak sangat-sangat lah. Kita akan bertolak, layari laman web tertera dan nombor telefon saya, nombor telefon yang tertera. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum. Program ini percuma. Siapa nak infak dekat nombor akaun yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua. Selamat musafir. Selamat bercuti. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif-insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allah
Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif-insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum.